Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Al-Syafi'i bin Albin dari kelas 12F, merupakan pelajar PSMP ambilan Jun 2022, keluaran Mei 2026. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah persembahan iaitu sesuai dengan soalan tugasan BMMB 3223 pengejaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu, yang mana soalan meminta supaya membentangkan rancangan pengejaran harian atau lebih dikenali sebagai RPH. Sebelum saya meneruskan, terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing saya iaitu Tuan Haji Abdul Malik bin Yaakob yang telah banyak memimpin dan membimbing saya dalam membuat rancangan pengajaran harian. Jadi, rancangan pengajaran harian ataupun lebih dikenal dengan RPH merupakan satu kerja buat ataupun tugasan yang sinonim dengan seorang guru. Saya sebagai seorang bakal guru membuat satu rancangan pengajaran harian bahasa Melayu dan merujuk kepada DSKP ataupun Dokumen Standard Prestasi Kurikulum tahun 3. Dan tahun 3 ini merupakan berada pada tahap 1. Jadi tanpa melengahkan masa dalam rancangan pengajaran harian seperti yang kita lihat di paparan skrin iaitu untuk tahun 3. Yang mana mata pelajaran yang saya pilih adalah Bahasa Melayu sesuai dengan bidang saya sendiri iaitu Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah, Minor Pendidikan Kesihatan. Tahun yang kerama kelas itu sendiri yang akan saya ajar ialah 3 Natasha. Bilangan murid yang ada dalam kelas tersebut adalah seramai 25 orang. Tarikh yang saya pilih adalah 7 April 2023. Yang ini bersama dengan hari Jumaat. Dan masa yang diperuntukkan saya dalam jadual adalah 8.30 pagi hingga 9.30 pagi. Yang ini memakan masa selama 1 jam. Dan tema yang saya ambil adalah berkaitan dengan tema kesihatan dan kebersihan. Dan unit merujuk pada buku teks tingkatan 3, buku teks tahun 3, iaitu unit 6 Minda Positif Badan Aktif dan di bawah tajuk Cergas dan Cerdas. Dan kemahiran yang saya fokuskan dalam rancangan pengajaran harian ini ialah aspek tata bahasa. Berujuk pada DSKP yang saya sebutkan tadi, telah saya rungkai ataupun keluarkan, iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran yang ingin saya ajarkan kepada murid-murid pada hari tersebut ialah standard kandungan kita rujuk pada DSKP tahun 3 iaitu 5.1 yang mana merupakan yang mana ini ialah standard kandungan iaitu memahami fungsi dan menggunakan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks. Dan standard pembelajaran atau lebih dikenal dengan SP daripada SK tadi yang saya pilih adalah 5.1.4 iaitu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks kata sendi nama. Jadi melalui SK dan juga SP ni, maka kita akan bina satu objektif iaitu apa yang perlu kita capai pada sesi pengajaran pembelajaran ini kepada murid-murid pada akhir pembelajaran. Jadi pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenali dengan sesi PDP, murid dapat menyeraikan 3 kata sendi nama berdasarkan petikan cergas dan cerdas dengan betul. Dan seterusnya objektif, murid boleh menyebut ataupun mampu menyebut sekurang-kurangnya 2 kata sendi nama daripada lagu yang dimainkan oleh guru. Kriteria kejayaan dalam RPG ini ialah murid berjaya menyenaraikan kata sendi nama berdasarkan petikan cergas dan cergas dengan betul. Murid berjaya mengeluarkan dan menyebut kata sendi nama daripada lagu yang dimainkan oleh guru. Sistem bahasa yang terlibat dalam RPG ini ataupun dalam sesi pengajaran pembelajaran bagi murid-murid tersebut adalah dari aspek morfologi iaitu kata sendi nama itu sendiri, sistem ejaan iaitu huruf besar dan kecil, seterusnya sebutan dan juga intonasi iaitu jelas dan betul. Pengisian kurikulum ataupun elemen merentas kurikulum dari segi bahasa kita lihat penggunaan bahasa pengantar yang betul dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Bahasa pengantar di sini bermaksud bahasa Melayu itu sendiri. Nilai murni yang ingin ditekankan dalam kehidupan ataupun aspek diri murid-murid itu sendiri iaitu dari aspek kerjasama, rasional, keberanian dan menghargai antara satu sama lain. Patriotisme itu semangat kenegaraan yang memupuk semangat patriotik melalui semua mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. Seterusnya yang ke-16 iaitu strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu kepelbagian kaedah dan teknik. Pertama kita dapat lihat dari segi kemahiran berfikir. Melalui sesi pengajaran pembelajaran yang telah saya rangka, maka kemahiran berfikir menggunakan pengetahuan kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Selain itu, penggabung jalinan
yang mana penggabung jalinan ini merupakan menggabungkan dua kemahiran, iaitu kemahiran utama dan kemahiran sampingan selaras untuk mencapai objektif dalam sesuatu pengajaran. Jika kita lihat menghubungkan kemahiran aspek tata bahasa dengan kemahiran mendengar dan bertutur, dan yang seperti saya katakan tadi, kemahiran yang difokuskan adalah kemahiran aspek tata bahasa dan kemahiran sampingan adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Seterusnya, strategi didik hibur. Jadi didik hibur merupakan satu kaedah ataupun teknik pengajaran yang menyelitkan atau memasukkan unsur-unsur keseronokan di samping kita mengajar murid-murid, sebagai contoh nyanyian, permainan dan sebagainya. Dan teknik untuk mengukuhkan lagi kepahaman murid terhadap sesuatu apa yang kita ajar adalah latih tubih, kerja kumpulan dan soal jawab. Nah, seterusnya, pembelajaran masteri. Pembelajaran masteri yang dimasukkan di sini adalah murid-murid ini akan berpindah kepada tajuk yang lain apabila mereka telah menguasai tajuk yang diajarkan sebelum ini. Dan seterusnya, pembelajaran berpusatkan murid. Mereka membina keyakinan diri murid dalam berbahasa melalui interaksi dan kemahiran bahasa yang diajar. Seterusnya, kemahiran insaniah. Kemahiran kerja berpasukan. Mempunyai semangat ingin tahu untuk meneroka strategi dan idea baharu. Seterusnya, pedagogi masa kini ataupun lebih dikenali dengan PMK, kolaboratif dan kreativiti. Yang ditekankan lagi, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, mengaplikasi, membantu murid menggunakan kata sendi nama yang betul berdasarkan petikan yang diberi, iaitu cergas dan cerdas. Jadi bahan bantu mengajar yang terlibat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini adalah pertamanya komputer ribah. Ini untuk memaparkan slide itu sendiri. Maksud saya untuk membuka slide itu sendiri. Seterusnya yang kedua itu projektor ataupun LCD. Dan seterusnya pen marker yang terdiri daripada 3, iaitu merah, hitam dan biru. Seterusnya slide tentang kata sendi nama dan latih tubih. Seterusnya buku teks Bahasa Melayu tahun 3 itu sebanyak 25 kerana sesuai dengan bilangan murid. Seterusnya lembaran kerja iaitu terdiri daripada 5 kerana murid-murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan satu kumpulan mendapat satu lembaran kerja. Pengetahuan yang sedia ada, murid-murid tersebut pernah menggunakan kata sendi nama dalam kehidupan seharian. Jadi jika kita lihat jadual di bawah ini menerangkan bagaimana langkah ataupun tentatif pengajaran saya pada hari itu. Jadi pertama adalah 5 minit awal, iaitu induksi, yang mana dalam hal ini isi pelajarannya guru bercerita kisah perjalanan ke sekolah. Guru menekankan penggunaan kata sendi nama dalam cerita. Guru boleh membangkitkan soalan-soalan sebagai contoh, kamu ni apa ke sekolah? Siapa hantar kamu ke sekolah? Dari mana perjalanan kamu ke sekolah? Dan pembelajaran ataupun aktiviti pengajaran pembelajaran yang pertama, guru bercerita tentang kisah perjalanan bagaimana guru itu ke sekolah kepada murid-murid. Seterusnya, murid dikendaki memberi tumpuan kepada kisah yang disampaikan oleh guru. Dan guru bersoal jawab dengan murid tentang kisah yang diceritakan oleh guru. Guru menjelaskan perkaitanan antara kisah perjalanan guru ataupun cikgu itu sendiri ke sekolah dan tajuk pembelajaran pada hari itu. Jadi, bahan bantu mengajar yang terlibat dalam pengajaran ini adalah pen marker. Dari segi kemahiran berfikir, iaitu menganalisis dan menghubungkan antara perjalanan guru ke sekolah dan juga tajuk pembelajaran pada hari itu. Penggabung jalinan, yang mana kita tahu menggabungkan kemahiran fokus, kemahiran utama dan juga kemahiran sampingan. Dapat kita lihat di sini, penggabung jalinan menggabungkan kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran aspek tata bahasa. Teknik yang digunakan adalah teknik soal jawab, iaitu guru bertanya tentang murid. Soal-soalan yang mungkin berbangkit. Seterusnya strateginya berpusatkan guru kerana murid mendengar, guru menyampaikan. Seterusnya nilai murni yang terdapat dalam ni adalah kesungguhan murid itu sendiri dalam mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Seterusnya menghormati. Selesai sesi induksi, yang mana kita tahu sesi induksi adalah untuk menarik minat murid supaya sedia dalam belajar. Supaya murid ini lebih minat untuk mendalami ataupun kita dapat menyuntik, memupuk semangat inquiry ataupun semangat ingin tahu dalam diri murid itu sendiri melalui sesi induksi. Jadi langkah yang kedua, kita masuk kepada fasa pengajaran dan pembelajaran, iaitu 20 minit awal, yang mana guru akan menerangkan apakah itu kata sendi nama. Rujuk lampiran 1. Jadi aktiviti senaraikan kata sendi nama yang terdapat dalam teks cergas dan cergas. Dan dalam slide ini disediakan satu teks yang seperti mana kita lihat, boleh rujuk lampiran 2. Jadi, bagaimana cara pengajaran? Murid diberi penerangan tentang kata sendi nama dengan menggunakan slide. Murid-murid mengenal pasti jenis kata sendi nama. Murid-murid ditayangkan teks cergas dan cerdas. Guru mengarahkan murid untuk mengenal pasti kata sendi nama dalam teks tersebut dengan menggunakan wheel
guru memilih murid untuk membacakan teks dan menyeraikan beberapa jenis kata sendi nama. Dalam hal ini, sebagai seorang guru, kita perlu peka dan sedar bahawasanya dengan memanggil murid secara angkat tangan ataupun kita memilih boleh menimbulkan kontroversi antara murid-murid. Jadi untuk mengelakkan semua isu-isu ini daripada berlaku, maka guru boleh menggunakan satu langkah ataupun bahan bantu mengajar yang dipanggil dengan wheel, iaitu roda berputar, yang mana melalui roda berputar itu akan dipilih nama-nama siapa yang kena. Maka seterusnya guru menyemak dan membetulkan sekiranya terdapat kesalahan semasa murid menyeraikan kata sendi nama. Jadi bahan bantu mengajar yang terlibat dalam pengajaran 20 minit awal ini adalah pen marker, projektor LCD, slide, penerangan, buku teks, kemahiran berfikir iaitu mengaplikasi, pedagogi masa kini, komunikasi dan kreativiti. Teknik yang digunakan adalah perbincangan antara guru dan murid. Strategi adalah berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Dan nilai murni ialah ketekunan, keikhlasan, kesungguhan dan menghormati. Kita bergerak kepada langkah yang kedua, iaitu sesi pengajaran dan pembelajaran minit yang seterusnya, iaitu minit 15 selepas 20 minit tadi. Aktiviti ini adalah aktiviti yang saya katakan tadi, iaitu penyerapan unsur didik hibur untuk mengelakkan murid-murid daripada jemu dan bosan dengan sesi pengajaran pembelajaran. Sekiranya cikgu hanya bercerita, menyampaikan, mengeluarkan, maka boleh menimbulkan isu bosan ataupun jemu dalam kalangan murid-murid itu sendiri. Maka aktiviti yang dipilih oleh guru adalah menyanyikan lagu Papaku Pulang dari Kota sambil menyeraikan kata sendi nama yang terdapat dalam lirik tersebut. Jadi pertama, guru memaparkan slide yang mengandungi lagu Papaku Pulang dari Kota kepada murid-murid. Yang kedua, murid dikehendaki bernyanyi bersama-sama sambil mengenal pasti kata sendi nama yang terdapat dalam lirik tersebut. Dan yang ketiga, seperti yang tadi, dengan menggunakan wheel, guru memilih beberapa orang pelajar untuk menyenaraikan kata sendi nama yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Seterusnya, guru membimbing murid yang salah dalam menyeraikan kata sendi nama. Guru memberi hadiah dan pujian kepada murid yang berjaya menyeraikan kata sendi nama. Berikut adalah merupakan penugasan positif untuk mengekalkan motivasi dan semangat murid itu untuk belajar. Bahan bantu mengajar yang terlibat dalam aktiviti yang ini adalah pen marker, projektor LCD, slide, iaitu lagu itu sendiri yang berbunyi Papaku pulang dari kota, Papaku belikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Jadi mulai lagi tadi, murid boleh mengenal pasti kata-kata sendi nama yang terdapat dalam lagu tersebut. Seterusnya yang digunakan adalah pembesar suara. Kemahiran yang terlibat ada kemahiran berfikir, yang bagaimana murid menjana idea melalui video tersebut. Seterusnya menganalitis. Seterusnya kemahiran insannya, ini kemahiran berkomunikasi. Seterusnya pendidikan ataupun pedagogi masa kini. Yang ada adalah kemahiran kreativiti dan komunikasi. Seterusnya kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang merupakan analisis. Seterusnya teknik seperti yang dikatakan tadi adalah teknik didik hibur. Strategi berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan, iaitu kepada lagu itu sendiri. Dan nilai murni yang dapat diterapkan dalam langkah yang kedua ini ialah kesungguhan, keberanian, hormat, menghormati. Langkah tiga. Langkah tiga adalah 10 minit seterusnya. Dalam langkah tiga ini, guru perlu menyediakan latih tubih kata sendi nama secara digital kepada murid. Ini merupakan bahan bantu mengajar saya dalam mengajar murid-murid. Pertama, guru memberi arahan kepada murid untuk menjawab soalan latih tubih. Selepas guru sudah menerangkan apakah itu kata sendi nama, jenis-jenis kata sendi nama, contoh dan sebagainya, maka sekarang kita bergerak pada latihan pengukuhan. Nak tengok sejauh mana kefahaman murid terhadap pengajaran yang kita sampaikan pada hari tersebut. Jadi pertama, guru memberi arahan kepada murid untuk menjawab soalan latih tubih. Kemudian guru memaparkan slide latih tubih kepada murid-murid. Guru memilih secara rawak selama 5 orang menggunakan wheel, juga menggunakan wheel untuk berdiri dan menjawab latih tubih yang disediakan. Guru memberikan hadiah dan pujian kepada murid yang berjaya menjawab. Jadi jika kita lihat daripada segi bahan bantu mengajarnya yang terlibat adalah pen marker, projektor LCD, slide lagu, pembesar suara, kemahiran berfikir pula menjadi idea, menganalisis, kemahiran insannya, kemahiran berkomunikasi,
kemudian pedagogi masa kini, kemahiran kreativiti dan komunikasi, kebat analisis. Seterusnya teknik yang dimainkan adalah teknik latih tubih. Seterusnya strategi, iaitu berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan itu sendiri. Dan nilai murni yang dapat diterapkan dalam langkah yang ketiga ini adalah ketekgunan, keberanian, hormat, menghormati. Seterusnya, langkah kelima. Langkah keempat, yang ini memakan masa selama 5 minit. Yang mana langkah keempat ini adalah untuk mengukuhkan lagi pahaman murid terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Oleh hal yang demikian, lembaran kerja kata sendi nama akan diedarkan kepada setiap murid untuk mendapat maklum balas. Seterusnya, pertama, kita boleh rujuk lampiran. Yang pertama, murid mendengar arahan guru. Murid dipecahkan kepada 5 kumpulan, iaitu satu kumpulan seramai 5 orang sesuai dengan bilangan yang ada pada kelas itu sendiri selama 25 orang. Seterusnya, guru mengedarkan lembaran kerja yang diberikan. Murid menjawab lembaran kerja diberikan secara berkumpulan. Setelah selesai, murid diminta menghantar lembaran kerja kepada guru semula. Jadi, bahan bantu mengajar yang terlibat dalam pengajaran ini ialah pen marker, projektor LCD, slide lagu, pembesar suara. Seterusnya kemahiran terlibat kemahiran berfikir, menjana idea dan menganalisis, kemahiran insannya, kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikiran kritis. Seterusnya pedagogi masa kini ialah kemahiran kreativiti dan komunikasi, kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, analisis. Teknik yang digunakan adalah teknik latih tubih dan penyelesaian masalah. Strategi adalah berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Nilai murni yang ditekankan adalah ketekunan, keberanian, hormat, menghormati. Seterusnya kita sampai kepada penutup ataupun akhir daripada kelas, iaitu kita merujuk pada dua, iaitu penutup kognitif dan juga penutup sosial. Menutup kognitif di sini bermaksud murid merumuskan isi pembelajaran pada hari itu. Merumuskan segala isi pembelajaran iaitu kata sendi nama itu sendiri pada hari tersebut. Kemudian penutup sosial, guru memberikan pujian dan dorongan kepada murid-murid atas komitmen yang diberikan. Guru juga memberikan hadiah kepada mereka yang terpilih dalam memberi komitmen yang sangat baik. Dan caranya adalah pertama, guru memanggil murid yang sukarela untuk memberikan rumusan berkata isi pembelajaran pada hari itu. Murid yang sukarela menerangkan secara ringkas isi pembelajaran pada hari tersebut. Guru memberi sokongan dan pujian kepada murid kerana aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi, jadi antara kemahiran dan nilai maupun strategi yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran ini adalah yang pertama, kemahiran insannya, yang kedua, nilai murni, yang ketiga, kemahiran berfikir, empat, strategi. Yang mana kemahiran insannya, kemahiran berkomunikasi, nilai murni, hormat, menghormati, dan toleransi. Kemahiran berfikir membuat ringkasan isi pembelajaran, strategi berpusatkan murid, dan strategi berpusatkan murid. Jadi jika kita lihat lampiran-lampiran sebentar tadi, berikut merupakan lampiran satu, iaitu apa itu kata sendi nama. Dan dalam lampiran ini merupakan bahan batu mengajar yang saya buat untuk kelas pada kali ini. Jadi jenis-jenis kata sendi nama terbagi pada 4 dan seperti yang telah kita sedia tahu. Dan berikut merupakan lampiran yang telah saya ambil daripada buku teks sebagai rujukan kepada murid-murid untuk mengenal pasti kata sendi nama. Seterusnya yang ketiga adalah jom kita menyanyi. Yang ini didik penyerapan unsur didik ibur dalam kita mendidik anak kita pada zaman ini. Seterusnya, mari kita tengok siapa yang kena. Inilah will yang diceritakan sebentar tadi supaya guru dapat mengelakkan kontroversi ataupun isu ketidakpuashatian dalam kalangan murid. Berikut merupakan latih tubih yang telah dibuat reka khas oleh guru dalam slide itu sendiri. Mana kita lihat ada 5 soalan latih tubih telah dilakukan ataupun dibuat oleh guru itu sendiri dengan tujuan untuk mengukuhkan dan menguatkan lagi fahaman murid terhadap pembelajaran dan pengajaran pada hari tersebut. Jika kita lihat lampiran 5 merupakan lembaran kerja yang akan diberikan kepada setiap orang murid sebanyak 5 kumpulan, 1 kertas, 5 kumpulan, 5 kertas, lembaran kerja dan 1 kumpulan mendapat 1. Kerana di sini ditekankan bagaimana kerja berkumpulan itu sendiri.
Baiklah, jika kita lihat RPH yang saya rangka ataupun saya buat ini adalah lebih kepada menekankan aspek kemahiran tata bahasa. Yang mana perkara yang perlu ditekan adalah tata bahasa itu sendiri. Walaupun terdapat kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran mendengar, kemahiran membaca dan sebagainya, namun yang difokuskan di sini adalah kemahiran aspek tata bahasa, iaitu dari segi kata sendi nama. Mengapa dalam tempoh 1 jam kita hanya mengajar satu tajuk saja? Hal ini demikian kerana masa yang diperuntukkan oleh guru-guru untuk mengajar pada satu hari nanti adalah sangat singkat. Jadi kita tidak mampu untuk memasukkan semua subjek ataupun unit-unit pembelajaran dalam satu kelas. Dengan itu sebagai seorang guru kita perlu peka dan juga bijak dalam merancang, membahagikan masa supaya murid-murid kita mencapai pembelajaran masteri yang mana mereka dapat menguasai satu subjek itu tersebut dengan baik baru mereka berpindah kepada subjek yang lain. Jadi, sekadar itu sahaja daripada saya. Maaf salah dan silap. Tersilap kata, tertutur kata, tersilap kata. Dan itulah pembentangan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 3 daripada saya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.